المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن يا رحيم. Berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama je dah buat selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya kita berkumpul lagi sekali pada hari ini, pada pagi yang mudah-mudahan barakah, yang ya Allah rahmati kita semua, insyaAllah bertepatan seminggu Safar, 7 Safar pada hari ini. Yang saya hormati penganjur SPAQ, Opah Sabariah, seterusnya barisan moderator, seterusnya muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah kita rahmati Allah. Jadi insya-Allah pagi ini ibu ayah sekalian, kita akan sambung perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya nak tanya khabar sikitlah, khabar semua sihat mungkin boleh respon sikitlah dalam ruangan chat ke, buat reaction ke, buat good ke. Tu ada yang bagi love pun tak apa, saya terima love-nya. Okey. Alhamdulillah, semoga kita semua dirahmati Allah insya-Allah. Baik, jadi mudah-mudahan bersemangat kita. Bagi yang mungkin kurang sihat, mungkin kurang bersemangat, kita doakan supaya Allah permudahkan, Allah mengeluarkan daripada segala kesulitan dan Allah memberikan kita kefahaman dalam agama. InsyaAllah wa amin. Terima kasih atas respon kalian. Anda memang terbaik. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi ibu ayah sekalian, kita sambung perbincangan kita pada bab yang ke-18 kita dah masuk pada bab yang terakhir, membincangkan tentang adab. Adab ni kan walaupun simple tentang adab-adab ni, asalnya lah kita belajar tentang akhlak yang basic, tapi persoalan dia kita amalkan ke tidak. Itu yang jadi persoalan yang paling besar. Kadang-kadang simple je adab ni kan, mahmudah versus mazmumah, baik versus buruk. Dan baik kita buat, buruk tinggalkan. Tapi persoalan kita buat ke tidak? Kita ambil tahu tak? Sebab akhlak ni cerminan kepada agama. Pentingnya akhlak ni. Jadi kita nak fokus pada sunnah-sunnah yang mungkin jarang-jarang kita dengar berkaitan dengan adab, dengan akhlak dalam kita melaksanakan sesuatu ibadah, sesuatu perbuatan. Baik. Jadi ibu ayah sekalian kita dah masuk pagi ni pada sunnah yang ke-88. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Jadi ibu ayah sekalian boleh tengok dalam ruangan slide yang saya paparkan untuk rujukan bersama. Tajuk sunnah dia, solat 2 rakaat ketika bertaubat daripada dosa. Ataupun kita panggil solat taubat.
Pertama sekali kita baca dulu hadis dan kita akan sebutkan. Hadis ni daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yuznibu zanban." Seseorang yang melakukan sesuatu dosa, summa yaqumu fayatatahhar, kemudian dia bangkit lalu dia berwuduk, summa yusalli, kemudian dia solat, yakni 2 rakaat, summa yastaghfirullahu, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, atau kama qala, nescaya Allah akan mengampuni dosanya. Hadis yang riwayat Abu Daud 1521, ada ulama nilai sebagai sahih, ada yang sebut hasan. Tapi yang pasti ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ayah sekalian, berkenaan solat-solat sunat, kita biasa dengar kan solat sunat kita biasa buat, taubat lah ni antara contoh. Kemudian kita biasa juga buat istikharah, ada pilihan, kita ada buat solat hajat, kita buat solat tasbih. Walaupun tasbih ni adalah perbincangan dia, adalah perbahasan dia, tapi ada jugalah pandangan yang mengharuskan dan kita pun boleh buat. Jadi solat-solat ni semua adalah sesuatu yang telah dimaktubkan dalam syarak. Bagaimana kita tahu? Daripada sudut hadis. Dalam Quran tidak diperincikan solat-solat sunat ini. Kan? Bahkan kaifiat solat pun kita belajar daripada hadis. Jadi solat-solat sunat pun disebutkan, maknanya direkodkan dalam hadis yang kita ambil sebagai sandaran, dalil kepada amalan kita yang kita buat berdasarkan kepada hadis yang jelas, dan kita pun beramal soleh. Maksud dia, kita tak boleh mereka sesuatu solat. Contoh kan, solat raya ada, solat pilihan raya tak ada. Jangan dia kata, ustaz kita nak pilihan raya ni, kita nak solat pilihan raya. Saya ajak aku sunat pilihan raya 2 rakaat supaya ni menang, kerana Allah. Tak ada. Dia tak boleh. Kalau nak pun hajat je lah. Hajat tu ada masalah. Kan kita ada satu hajat yang minta supaya sesuatu tu, seseorang itu kan dia menang. So kita minta hajat tak ada masalah. Dia masuk dalam konteks solat hajat. Kita tak boleh reka satu solat yang baru, solat safar kerana Allah. Kan? Sebab dia tentang ibadah yang tidak disebutkan dalam syarak. Maknanya perkara itu bukanlah sesuatu yang kita boleh reka. Dan bahkan ini boleh dikategorikan sebagai bid'ah sayyi'ah, yang sesat, wa dalalah. Kan, satu benda yang baru yang kita buat ni rupanya tak ada dalam nas. Maknanya disebutkan benda yang bercanggah dengan syariat, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat. Kalau nak pun kena ikut kepada kategori solat yang telah dibenarkan. Macam ada apa-apa nak minta ni secara khusus, maknanya hajat lah tu. Dalam solat tu doa lah khusus, tapi niat solat tu solat hajat sahaja. Kan? Kalau nak taubat, contoh macam hadis ni tentang sesuatu dosa yang kita buat, so kita menyesal sangat, kita nak beriktiraf kepada Allah agar Allah ampunkan dosa. So niat taubat, khusus niat taubat dalam solat tu, dalam sujud nak doa ke apa, tafadhal, tak ada masalah. Jadi itu kaedah dia. Yang pasti niat kena satu sahaja. Niat kena khusus, spesifik, ta'yinkan apakah yang kita nak solat tu. Dalam solat tu, kalau include perkara lain, tak ada isu. Contoh macam kita datang masjid, datang lambat kan, dah mula solat fardu. Kita tahu waktu tu kita nak solat tahiyatul masjid boleh. Maknanya asalnya kan boleh tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah. Tapi dah mulakan solat fardu. Ataupun telah iqamat. Kan, iza uqimat, telah diiqamatkan. Fala salata dah. Tidak ada dah solat-solat sunat dah. Yang kita pergi terus kepada fardu. So fardu tu merangkumilah dengan sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sebab sifat dia macam tu. Masuk masjid jangan duduk. So kita masuk masjid, kita tak duduk. Kita solat fardu terus. So fardu itu merangkum kita masuk sekali dengan solat sunat tahiyatul masjid. Tapi tak masuk dengan qabliyah lah. Tidak masuk. Sebab tu qabliyah kalau kita tak buat sebelum, nak buat selepas tu boleh. Boleh selepas, sebab sebelum tu kita tak buat lagi. So kita ambil, maknanya sebab tak sempat tu, kita buatnya selepas. Perkara itu dibenarkan. Khususnya bagi mereka yang dah biasa solat sebelum dan terlepas waktu tu atas dasar ataupun sebab yang munasabah. So dia ambil sebelum, yang tak buat tu dibuat pada selepas. Macam tu.
So dibenarkan. Jadi bila sekalian kita nak sebut tentang solat taubat ni memang ada nas. So memang disuruh dalam Islam, dalam syarak, so kita boleh lakukan. Cuma dia bukanlah syarat sah taubat. Syarat sah taubat tidak berkaitan dengan solat pun, tidak berkaitan dengan mandi pun. Ia hanya satu tanda kita bersungguh-sungguh kita buat. Macam bertaubat ni sungguh-sungguh ni, kita solat taubat. Kita apa contoh kita kata sebagai mandi taubat ni asalnya tidak ada hadis lah, cuma dia merujuk kepada ambil daripada kaedah mandi orang yang masuk Islam. Dan sebenarnya dua ni sebab dia berbeza, tapi orang yang buat mandi taubat ni dia ambil kiasan daripada mandi orang yang masuk Islam. Masuk Islam memang ada dalam riwayat Abu Daud. Nabi suruh mereka yang mandi yang masuk Islam ni supaya mandi menggunakan sidr, daun bidara. Hadis riwayat Abu Daud nak disebutkan. Tak silap saya 355 tak silap saya. Jadi itu memang jelas mandi bagi orang yang memeluk Islam, tanda kesyukuran kepada Allah. So yang taubat ni asal dalam hadis tidaklah disebut dengan spesifik, tidaklah dikhususkan tentang mandi kerana taubat. Tapi orang yang buat atas dasar ambil kaedah daripada mandi orang yang masuk Islam. So perkara itu pun tidaklah bercanggah dengan syariat. Tidaklah sesuatu yang totally opposite, kan, maknanya berlawanan terus, benda yang haram, tak. Ya, walaupun hadisnya tidaklah spesifik sebut tentang taubat. Tapi orang yang buat tu dia berniat, dia taklid begitu kepada hadis tentang Nabi suruh orang yang masuk Islam mandi. Tapi yang tu memang sunnah. Orang yang masuk Islam kita bimbing dia, suruh dia mandi sunat, kemudian suruh dia, memang syahadah tu wajib lah, kemudian kita suruh dia untuk baca doa. Ada satu doa kan, untuk kita minta keampunan, minta rahmat. Jadi itu memang ada dalam sunnah tu, memang ada. Tapi mandi taubat ni kalau kita nak buat pun atas dasar taklid kepada hadis berkenaan tentang isu tu, tentang orang yang masuk Islam. Okey, baik. Jadi tak nak panjang-panjangkan. So kita nak sebut je solat taubat ni adanya syariat. Boleh je kita buat, tak ada masalah. Cuma bukan syarat sah. Jangan salah faham. Dia hanya satu tiket ataupun satu kesungguhan, bukti kita sungguh-sungguh kepada Allah ni dalam bertaubat. So ini dalam hadis yang kita boleh bincangkan ini. Kemudian kita masuk pada sunnah yang ke-89. Kita dah masuk garisan penambah ni, nak dekat-dekat habis dah ni. Baik, ibu-ibu sekalian, kita lihat tajuk dia bersedekah semasa bertaubat. Okey, sikit kita recap lah. Kita ulang sikit yang sebelum ni kita dah dengar. Kalau ibu-ibu ayah perasan, dalam pertemuan minggu lepas kita ada bincang tentang satu kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni apa? Nak recap sikit lah. Yang mana beliau ni tidak menyertai satu peperangan bersama dengan Nabi SAW. Dan tanpa sebarang sebab yang munasabah. Kita tak disebutkan secara khusus lah sebab apa. Tapi bukan munasabah. Bukan sebab sakit ke, ada apa-apa darurat ke, tak ada. So kita boleh faham maknanya dia tak berkenan, mungkin dia ikut macam kata apa, ikut dengan nafsu, apa-apa yang tak nak pergilah tanpa sebab. Macam kata, contoh boleh kata malas, kita tak tahu, benda tu tak dikhususkan. Tapi yang kita boleh faham macam itulah contoh dia punya sebab. So beliau tak menyertai peperangan tersebut, dan bila selesai Nabi SAW balik, dah pulang balik kan, masa tu baru beliau menyesal. So ni menunjukkanlah manusia biasa kita ni pun kadang-kadang macam tu juga, dah kena baru menyesal kan. So kita ambil iktibar daripada orang lain. Kita pun jangan berhati-hati, jangan buat. Bukan ambil iktibar tu kita follow macam dia sedikit. Dia buat macam tu, kita pun ikut juga. Buat dulu betul menyesal. Jangan. So beliau pun, Ka'ab bin Malik pun menyesal. Padahal dia tak buat dosa. Bukanlah kata buat benda yang maksiat pun. Kan? Tapi dah rasa menyesal tu macam seolah-olah berdosa. Kita nampak bibi sekalian, kualiti sahabat ni sampaikan macam tu. Mereka rasa menyesal, sedih pada perkara yang bukan maksiat pun. Cuma terlepas peluang nak dapatkan ganjaran. Yang tu pun mereka menyesal tak buat. Kalau tanpa sebab lah, sebab yang munasabah. Kan kita hari ni, mungkin kita ni bila buat salah baru menyesal. Nasib baiklah ada lagi perasaan tu.
Lebih merisaukan kalau buat salah pun tak menyesal lagi. Kalau ditegur pun tak ada lagi rasa bersalah. Itu memang parah. Itu memang satu musibah. Tak ada perasaan bersalah, tak ada perasaan berdosa. Maknanya bukan kata tak tahu. Tahu. Bukan jahil. Tahu. Tapi tak ada perasaan tu. Tak ada satu khauf, satu khasyah kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi benda ni sangatlah merisaukan kita. Tapi normally kita mungkin bila buat salah baru menyesal. Tapi kisah tadi tu bukan buat kata salah berdosa pun. Terlepas peluang nak dapat pahala. Yang tu pun dah kata menyesal. Akhirnya sebab penyesalan beliau, bersungguh-sungguh beliau menyesal ni, datanglah satu suara teriakan. Kan? Dan kisah sama dalam hadis yang sama. Ibu-ibu boleh lihat nanti, boleh search sendiri dalam Google ataupun kitab-kitab sahih ke, dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim ni, Sahihain ni, dalam nombor yang saya berikan ni, kisah dia panjang. Matan hadis cukup panjang. Kisah Ka'ab bin Malik. So datang suara teriakan. Suara ni perkara gaib. Tak dapat kita pastikan. Apa secara khusus? Tidak dapat dipastikan. Cuma ijtihad ulama mengatakan ia mungkin suara malaikat. Wallahu a'lam, tak pasti. Tapi ada suara teriakan menyebutkan yang mana Allah telah mengampunkan dosa. So sebab itu ulama ijtihad macam tu. Sebab dia menyebutkan Allah telah mengampunkan dosa. Maknanya Allah telah memberikan ketenangan. Allah telah terima penyesalan kau. Bukan kata dosa pun kan. Dia cuma atas dia menyesal tu, maka Allah telah terima. Jangan kau menyesal lagi dah. Macam itulah kita boleh kata. Tapi kerana ghaib lah tidak diberikan secara jelas. Bila dah datang suara je, beliau pun buat apa? Beliau pun sujud syukur. Kita bincang dulu kan sujud syukur tu. Kemudian Talha bin Ubaidillah bertemu dengan beliau dan jabat tangan. Salam. Sebut apa? Sebut salam. Sebut sejahtera ke atas kamu. Selamat ke atas kamu. Maknanya apa? Memberikan ucapan kata-kata yang motivasi bagi orang yang mendapat kenikmatan. Tadi tu kira nikmat lah. Nikmat mengejut. Kan nikmat yang tak disangka. Kepada Ka'ab bin Malik datang suara teriakan. Menyebutkan Allah telah menerima penyesalan tu. Maknanya jangan menyesal lagi dah. So benda ni special, terpilih, bukan selalu berlaku. Bukan semua orang dapat. Kita pun tak mungkin dapat macam tu. Jadi atas sebab tu, kenikmatan yang mengejut, yang tidak disangka, yang bukan berterusan, sujud syukur. Itu kita dah bincang lah. Dan Talha pun salam. Sebut salam ataupun sejahtera ataupun selamat pun kira sunnah. Sebab tu kita selalu amalkan. Bila jumpa orang yang dapat nikmat satu kebaikan, kita akan sebut selamat. Kan, selamat bermusafir, selamat ulang tahun hari kelahiran. Contoh. Macam saya lah contoh kan, hari Ahad ni 27 Ogos ulang tahun kelahiran. Sempat lagi iklan. Contoh je lah. Kalau nak bagi hadiah ke apa kan, saya terima je insyaAllah. Okey. Jadi sebut selamat kan. Macam selamat pengantin baru. Apa lagi kan? Selamat beli kereta baru. Apa lagi? Semuanya selamat. Tapi orang tak sebut lah selamat meninggal. Tak adalah orang sebut. Walaupun kita kata nak doa yang baik, kan ada orang sebut selamat meninggal dunia. Mana ada kan? Orang pun sebut pun doakan. Maknanya apa? Kematian yang baik kan. Husnul khatimah. Okay. So kita nak sebut berkenaan dengan selamat ni pun kira sunnah. Kita dah bincang. Okay. Dalam hadis yang sama. Ni. Sambung kisah yang ni ya. Hadis yang sama, beliau pun bertanya. Beliau ni siapa? Beliau ni adalah Ka'ab bin Malik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti aku bersungguh-sungguh dengan taubat kuat ini, aku akan sedekahkan seluruh harta benda untuk Allah dan Rasul. Rasulullah bersabda, tinggalkan sebahagian hartamu. Jadi jangan engkau sedekahkan semua, yang demikian itu lebih baik bagi kamu. Maknanya kat sini, Nabi sebenarnya kan, Nabi melarang Ka'ab bin Malik ni sedekah semua. Adakah Nabi melarang beliau untuk beramal? Adakah Nabi larang beliau beramal? Tak. Maksud dia janganlah buat semua. Janganlah bagi semua. Kalau bagi semua, apa yang logiknya lah, apa yang kita boleh buat untuk teruskan kehidupan. Tak ada harta kan ni. Macam mana nak teruskan kehidupan? Cuma Ka'ab bin Malik ni dalam keadaan yang gembira, yang happy sangat. Sebab itu dalam kata emosi kan, bila emosi menguasai diri, intelektual tu ataupun kebolehan berfikir secara praktikal tu jadi kurang. Sebab tu kita biasa dengar kan, orang yang emosi, tak kira lah marah ke, sedih ke,
Biasanya dua ni lah. Kalau takut ke itu tak ada rasanya kan, tak termasuk dalam emosi yang kita akan memberikan kata-kata. Biasanya mungkin melatah tu je lah. Tapi macam sebab janji ni kan, janji yang kita nak sebut kepada seseorang, ataupun kita nak iktirafkan diri kita ni kan, dalam emosi marah, emosi gembira yang terlalu memuncak, jangan berjanji. Kerana di Fuatiri kita tak dapat fikir secara waras. Maknanya secara praktikal. Kan? Sebab yelah orang gembira sangat. So kadang-kadang dia akan sebut benda yang macam okey lah. Disebut je. Kan? Orang yang emosi. Sama orang yang marah. Contoh dalam bab perkahwinan lah, orang yang marah mungkin emosi marah sangat. Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan tertalaknya dengan isterinya. Orang yang emosi gembira sangat, akhirnya dia keluarkan kata-kata yang macam tadilah. Dia kata nak bagi semua harta. So sebab ni dia dalam keadaan yang gembira sangat. Sebab itu disebut macam tu. So kita ni mungkin kita sedar lagi ni apa semua harta, macam mana kita nak hidup nanti. Macam mana kita nak teruskan kehidupan. Takkan kita nak meminta pada orang lain. Kan contohlah. So kita boleh faham macam tu. Sebab itu Nabi melarang. Bukan Nabi sebut larang teruslah. Cuma Nabi kata tinggalkan sedikit untuk kamu, itu lebih baik bagi kamu. Maknanya Nabi memberikan satu kaedah supaya sedekahlah. Sebab taubat kan. Tanda kesungguhan. Tapi biarkan sedikit, janganlah sampai semua tu nak sedekah. Dia ada yang kata pula kan, habis tu takut kita miskin ke? Kan sedangkan kita ni hamba kepada yang maha kaya. Betul. Tapi praktikal tu, kan secara praktikal, realitinya. Takkanlah kita nak semuanya sedekah. Lepas tu tak ada punca pendapatan dah. So, macam mana kita nak hidup secara praktikal? Kan akhirnya kita akan meminta pada orang. So, ini lah contoh kita kata, betul, kita yakin pada Allah. Cuma Allah pun menyuruh kita berusaha. So, usaha yang akal yang Allah berikan. So, daripada situlah kita boleh faham cara kita nak beramal. Cara kita nak buat sesuatu. Nak bertindak. Ikut kepada kehendak dalam syariat. So, Nabi pun dah ajarkan benda tu. Tinggalkan sedikit. Sebab itu bila kita lihat ulama syara, kita lihatlah seperti dalam slide ni. Pertama dalam kita Zadul Ma'ad, bersungguh-sungguh dalam membuktikan taubat. Itu sedekah tadi tu. Bukti. So kalau kita pun sama, kita buat sesuatu yang salah, kat ibu bapa sekalian, kita adakan satu macam tabung sendiri ke, ataupun nak bubuh dalam tabung masjid surau ke, every time kita buat salah, kan kita masukkan tu. Macam kira kafarah lah kan. Kita nak faham macam tu. Bukan kafarah, kifarah, macam denda kan. Kita buat bagi. So macam kita nak pastikan kita buat salah je, kita bagi sedekah. Buat sedekah salah, sedekah. Bukanlah maksudnya bagi sedekah dulu baru buat salah. Jangan terbalik pula. Ustaz, saya dah bagi sedekah dah Ustaz. Kita nak buat apa? Saya nak buat dosa je lah. Bukan macam tu. Bukan membeli dosa dengan sedekah tu. Kita tanda, kita dah contoh dah terbuat. Kita dalam proses nak berubah. So, terbuat benda yang salah tu kan. Kita ikut nafsu, kita ikut emosi sangat. So, bagilah sedekah. So, kita bersedekahlah semasa bertaubat. Tanda kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat, membuktikan taubat. Imam Ibn Hajar pun sebut benda sama, sunat bersedekah semasa bertaubat. Dan Imam Ibn Mulaqin ada hurai sikit, bersedekah tanda kesyukuran mendapat nikmat walaupun sedikit. Jadi bibi sekalian, maknanya kita faham kat sinilah, bila kita dapat nikmat apa-apa kan, amalkanlah, biasakanlah, lazimkanlah untuk kita bersedekah. Kan, tanda bersyukur kepada Allah. Contohlah kan kita kata mungkin anak ataupun cucu kita kan ada exam, kan, mungkin ada anak yang SPM ke, mungkin universiti, mungkin ada cucu yang mungkin sekolah rendah, ada yang UPSRA ke, PSRA ke, UPKK ke, walaupun lama lagi. So nanti dia maknanya dia dapat keputusan nanti. So kita tahu keputusan terbaik. So kita nak bersyukur kepada Allah. Kan, first kali kita sujud syukurlah. Sujud syukur kan. Kemudian kita buat apa lagi? Kita nak meraihkan kegembiraan tu. Bersedekahlah. Bersedekah tak semestinya bentuk duit. Boleh kita bagi makan contoh. Bagi makan kepada kawan-kawan dalam kawan-kawan anak cucu kita tu. Study group tu kan. So kita panggil datang ke rumah, kita buat jamuan macam jamuan lah, bagi mereka makan, bagi mereka seronok kan. Bawa mereka keluar ke. Itu semua bentuk sedekah lah tu, dalam bentuk kebaikan. So ini membuktikan kepada kita bila dapat nikmat. Ni Imam Ibn Mulaqin sebut dapat nikmat, buatlah sedekah. Ini satu sunnah.
Jadi kita cuba amalkan. Yang penting bersedekah. Sedikit banyak caranya macam mana, bebas, terpulang kepada kaedah ataupun kesesuaian kita masing-masing. Yang penting berikan, jangan tak beri. Kan? So ini adalah sunnah, so kita cuba amalkan. Baik, saya tengok sikit ruangan chat lah, macam ada banyak mesej masuk. Ambil apa, chat masuk kan. Okay, tengok daripada awal lah. Okay, modern Ria, Ustaz, macam mana dengan solat hadiah untuk arwah? Solat hadiah untuk arwah, inilah contoh yang tidak ada dalam syariat. Kita niat baik, bagus, alhamdulillah kan. Tapi kita buat benda yang hanya dibenarkan. Doa tu dah sunnah, confirm. Doakan, doa yang sungguh-sungguh. Lagi kita boleh buat apa? Macam kita dah biasa buat. Iaitu apa? Kita buat macam tahlil. Kan? Baca Quran, doakan supaya Allah sampaikan pahala itu kepada mereka yang kita dah khususkan. Itu boleh. Walaupun adalah perbincangan. Kat situ ada yang tidak membenarkan. Tapi kita ambil pandangan yang mengharuskan. Maksudnya kita memang dah biasa amal pun. So kita, itu pun ada masalah. Tapi kalau solat hadiah untuk arwah ni, secara yang dalilnya tidak disebutkan dan jangan kita buat. Tidak ada begitu. Ada kalau ya pun dalam hajat nak doa tak ada masalah. Kalau dalam solat hajat kita doakan kepada arwah, dikira doa lah. Tak ada masalah. Bukan solat tu untuk arwah tu. Solat jenazah tu lain. Ni solat hadiah untuk arwah ni lain kan. Solat jenazah tu memang dalam sunnah. Bahkan itu adalah satu yang rukun kepada dalam kita nak menguruskan jenazah kan. Itu memang satu kewajipan kita lah terhadap mereka tu. Tapi yang hadiah ni kita boleh faham dari sudut konteks baca Quran, hadiahkan ganjaran pahala. Kan hadiah ganjaran pahala walaupun adalah perbincangan, tapi still kita boleh amalkan sebab bukanlah berlanggar syarak. Dia ambil kiasan daripada hadis tentang doa kepada arwah. Doa pun sampai, takkanlah ayat Quran tak sampai. Sebab dalam doa pun kita ada baca ayat Quran juga. Rabbana atina fid dunya hasanah, contoh kan. Doa tu sampai. Takkanlah ayat Quran tak sampai. So daripada situlah ulama berikan kaedah, boleh baca Quran dan niatkan hadiah pahala tu kepada kita nak sampaikan. Cuma tetap itu adalah milik Allah. Maknanya Allah nak terima ke tak terima itu kehendak Allah. Kita hanya buat bersungguh-sungguh lillahi ta'ala. Tapi sebelum buat tahlil tu, jangan lupa baca doa. Maknanya doa tu penting. Doa kepada arwah tu paling penting. Keampunan ke, kerahmatan ke, nak minta dia dapat keselamatan di akhirat sana ke. Kan? Apa yang kita nak minta tu, itu doa tu paling penting. Itu adalah sunnah. Okey, solat sunat. Okey, baik, berkenaan dengan solat sunat qabliyah, dia kaedah dia begini kan. Ni sebenarnya tak semua orang tahu dan perkara ni kalau cerita pada ramai orang yang kelirulah. Okey, sebenarnya begini, bagi orang yang betul-betul dah biasa, okey, yang dah terlepas solat sunat qabliyah, dia dibenarkan untuk contoh subuh dia dah solat subuh, selepas tu dia solatlah sunat qabliyah. Kerana apa? Dia tak buat lagi sebelum tu. So dia niat tu qabliyah subuh. Maknanya nak kata macam konsep dia macam qadha qabliyah tu. Itu konsep dia. Qadha bagi qabliyah. Tapi jangan kita buat depan ramai. Itu akan mengelirukan. Kadang-kadang orang ramai tak tahu. Dan nampak sangat macam fitnah lah, macam ba'diyah kan. Niat kita tahu, niat kita yang kita buat tu. Tapi orang ramai nampak zahir saja. Sebab itu bagi orang yang dah biasa dan dia buat di tempat yang sesuai. Ibu Bahaya boleh lihat dengan lebih detail perkara ni dibincangkan dalam antaranya yang saya lihat rujukan adalah artikel Pejabat Mufti Wilayah berkenaan tentang isu solat qabliyah yang dibuat selepas daripada solat fardu. Kerana tak sempat pada qabliyah tu. Ada satu artikel, saya tak ingat apa nama dia, tapi memang saya lihat di situ, jadikan rujukan. Saya tanya juga dengan guru-guru saya. Dan memang saya telah confirmkan perkara itu boleh. Tapi tak pada semua. Dia bagi orang yang dah biasa. Orang yang tak biasa. Biasanya apa? Macam on off. Dia tak biasa kan. So orang yang begini, dia kalau terlepas tu dibiarkan. Sebab dia bukan istiqamah. So dia dah terlepas je lah. Akan datang, dibuat. Orang yang istiqamah berterusan, maknanya berterusan dalam tempoh yang berturut-turut, yang tidak ada putus. Bagi mereka ni dah kira istiqamah berturut-turut. So kita buatlah begitu.
Kan, maknanya bolehlah buat, tapi jangan buat depan ramai. Benda ni akan mengelirukan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, kan mudah-mudahan macam kita ni yang lebih tahu banyak sikit ilmu ni, so kita kena pandai. Kan, mesti beza orang yang awam ni ilmu di tahap yang betul-betul awam. Orang yang menuntut ilmu macam kita ni ada peningkatan. So mesti ada beza kita dengan mereka tu. Bukan kita nak mempelekeh, tak. Maknanya amalan kita tu akan jadi beza sedikit sebab kita ada lebih sikit pengetahuan. Itu basic. Yang ni dia naik sikit kan, level tu naik sikit. Mudah-mudahan lah Allah berkati kita. Jadi kalau ada beza-beza yang menyebabkan fitnah ni, kena pandai-pandai beramal. Kena pandai-pandailah kita untuk melakukan di tempat dan masa yang sesuai. Okay. So maknanya boleh, tapi dengan syarat kena istiqamah dan buat tu secara bersendirian. Maknanya janganlah depan ramai kerana ia akan menimbulkan fitnah. Memang tak ramai benda tahu benda ni, tapi orang yang dah biasa solat dan dia kadang-kadang terlepas, kan ada isu kan, contoh tiba-tiba kita buang air, terlepas, dah terdatang dah solat fardu dah mula, mungkin dah terdatang tu mungkin dah masbuk kan, so tak sempat dah solat sunat ni, tak ada sebab-sebab tertentu kan. So dalam isu macam tu, solatlah selepas tu, tapi niat adalah qabliyah. Dia konsep macam kita qada balik qabliyah, diganti qabliyah dalam masa subuh tu, cuma qabliyah tu tak buat lagi. So kita buatlah walaupun dah kita buat selepas fardu. Dia macam itulah nak bagi kita faham. Dan kita amalkan selalu, bila-bila berlaku isu-isu betul-betul yang darurat terpaksa, barulah kita amalkan. Okey, baik. Saat ni so ada komen sangat jauh kita dengar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kan, kita kadang bila kita belajar hadis ni, terutamanya hadis kita belajarlah tentang sahabat ni, kita tengok banyak benda yang macam kata tak sangka kan, macam benda-benda yang jauh memang beza daripada kita. Kita buat benda yang kadang-kadang simple pun kita berkira lah, kita contoh kata kita kata sahabat sejati apa semua kan, ada orang sebut sahabat syurga semua kan, alhamdulillah lah kita doakan masuk syurga semua. Tapi kalau kita lihat apa yang kita buat ni sebenarnya sekadar nak kata sebenarnya lah kan, banyak benda yang kita sekadar happy-happy untuk dunia je. Jarang-jarang lah kita buat macam betul-betul lillahi ta'ala, macam ibadah sungguh-sungguh. Sangatlah susah kita nak jumpa sahabat ni macam tu. Tapi sahabat-sahabat Nabi kebanyakan macam tu. Tak jumpa tu yang pelik. Sebab situasi tu, sebab Nabi, punca daripada Nabi yang menyebarkan dakwah yang berkesan tu, ada sahabat Nabi semua jadi begitu. Semua yang bermanfaat. So kalau kita tak jumpa orang macam tu, kita kena jadi macam tu. Kita kena jadi orang yang center yang menyebarkan kebaikan. Supaya orang sekeliling kita ni dalam keadaan yang baik. Paling senang family kita kena start. Kita start jadi terbaik, betul-betul kita mujahadah. Supaya kita dapat membentuk keluarga kita yang tak kisahlah di bidang apa pun, tapi dia mengamalkan agama ni sungguh-sungguh. Sebab agama ni bukan hanya kepada golongan para ustaz saja. Semua orang nak agama. Jadi kita nak betul-betul kefahaman tu. Bukan hanya ustaz je kena faham, yang lain tu tak faham. Apa-apa pun duduk ustaz. Tak semestinya isu-isu terpenting tak apa. Benda-benda yang basic kita kena tahu sendiri kan. So kita nak situasi macam tu. So kita kena bagi situasi macam tu, insya-Allah. Terima kasih kepada ni apa ucapkan salah yang luar. Okey. Kak Nisum, Ustaz, keinginan dan terbuka hati untuk bertaubat juga satu nikmat. Wallahu a'lam, kalau ikut kepada maksud yang diberikan ni boleh kategori jugalah, sebab dia bukan semua orang dapat keinginan, hidayah untuk bertaubat ni bersungguh-sungguh kan. So sebab itu kalau kita lihat dalam hadis tu pun yang mendapat teriakan suara tu kan, maka beliau pun sujud, dapat nikmat yang mengejut, tak disangka dapat diterima penyesalan itu di sisi Allah. So kalau ikut daripada hadis yang kita dah sebutkan tu dan bersama dengan soalan ni, boleh kategori jugalah sebagai nikmat yang bukan berterusan, tapi nikmat yang datang secara mengejut. Hidayah ni Allah pilih, so maknanya terpilih. Bukan semua dapat kan, terpilih. So termasuk, boleh kita kata termasuk juga dalam kategori nikmat yang bukan berterusan. Qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam boleh, ada masalah. Mazhab kita menetapkan 2-2, tapi nak gabung 4 seperti dalam mazhab Hanafi tidak ada masalah. Boleh bagi 1 salam. Rakaat 2 nak duduk tahiyat awal boleh, tak duduk pun tak ada masalah. Sebab dia bukan rukun. Dia hanyalah sunat abaan. Tak ada isu. Ikut pada asal kita buat asing-asing, tapi kalau 4 ni mungkin masa terhad. So masa terhad ni kita gabung 4. Bagi 1 salam je, gabung 4 dan kalau terhad. So rakaat 2, tapi duduk tahiyat awal. Bangkit je lah. Sebab yang penting rakaat tu, rukuk tu. Itu yang penting. Dan duduk tahiyat awal sunat abad.
memang tak sempat, so skip je lah, tak ada masalah. Tak payah rasa bersalah. Sebab ini kita buat dan kita mematuhi supaya kita dapat solat fardu tu secara muafiq. Tak jadi masbuk. Kan nak segera pada masa yang terhad. Sebab tu kita kata kaedah beramal ni kita ikut pada zaman, keadaan. Dia bukan satu cara tu semua kita amal, tak. Contoh kalau tak sempat, buat macam tu. Tak sempat sangat dah ni. Kat dua, tak ada dulu tahiyat awal. Kita dah solat dah, tiba-tiba nak buang air, nak segera ringkaskan solat. Daripada kita berhenti, memang terpaksa tu berhentilah. Emergency tu berhenti. Tapi kalau dalam keadaan kita boleh tahan lagi, tapi mengganggu khusyuk, kita boleh tahan lagi ni. So, segerakan solat. Itu nak kata kaedah tu akan berubah. Ada yang buka mic ke? Kan, buka mic. Wonder Fauzia Ustaz pula tutup mic. Ustaz tak dengar. Okey, minta maaf. Itulah. Dekat rumah tak perasan. Okey. Apa tadi? Berkenaan dengan solat ba'diyah. Solat ba'diyah. Dia qabliyah ke ba'diyah, satu salam tak ada masalah. Boleh, dua-dua boleh. Sebab dia kaedah. Kaedah ni dalam setiap solat tu menggunakan kaedah yang sama. Bolehlah satu salam, tidak ada masalah. Contoh Zuhur, ba'diyah nak buat 4 rakaat ke, contoh Isyak ke, boleh. Tidak ada masalah. Asal mazhab kita menetapkan buatlah berasingan. 2 rakaat, 2 rakaat. Baik, tadi satu lagi, sunnah yang ke-90. Doa penerima zakat untuk pembayar zakat. Baik, kita lihat dulu ni Quran, ayat Quran tentang satu firman ataupun perintah daripada Allah. Di mana dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, surah yang tak ada basmalah, kan, mula-mula terus baca isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim, terus kita mula bara'atun minallah tu kan. Okey, ayat dalam surah At-Taubah, di mana ayat yang ke-103, Allah berfirman kepada Nabi SAW, khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah zakat daripada mereka ni, sedekah tu dikira sebagai zakat daripada sebahagian harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana dengan zakat itu membersihkan dan menyucikan mereka. Wa salli alaihim, dan berdoalah. Kalau ikut pada ayat tu salli. Salli tu maknanya berselawat. Dan yang kita boleh faham adalah berdoalah untuk mereka. Baik, ini dalam surah At-Taubah. Imam Ibn Katsir yang menyebutkan yang mana berkenaan dengan kalimah salli tu, pada zahir ayat adalah salli selawat. Allah memerintahkan Nabi untuk salli alaih, selawat. Okey. Bukanlah maksud dia Nabi selawat ke atas mereka tu, bukan selawat yang kita lafazkan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi lafaz Allah sebut salli kepada Nabi bermaksud ia adalah satu doa. Allah menyuruh Nabi doakanlah mereka. Kita sebut salli kepada salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Pastikan sebut lafaz yang tamam, sebut yang sempurna, baru sampai maksud selawat. Mesti tiga ciri-ciri. Ada Allah, ada Muhammad, ada salli ataupun sallah. Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Kalau contoh, kalau ibu ayah pernah dengar satu macam nasyid yang orang, saya tak kira dia buat cover lah, maknanya dia tukar sendiri kan, ambil muzik je. Dia sebut sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, diulang-ulang bersama kan. Okey, yang tu tak kira selawat Itu tak kira lafaz selawat. Itu hanya kita menyuruh selawatlah ke atas Nabi, selawatlah ke atas Nabi. Itu bukan lafaz selawat. Jangan salah faham. Kita kata, oh aku dah banyak amalkan sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Salah. Dia kena 3 syarat. Ada perkataan kalimah Allah, Allahumma kan, ataupun sallallahu, Allah tu. Ada perkataan Muhammad, ada perkataan salli. Kerana kita nak berselawat, kita kena sebut Allah selawatlah ke atas Muhammad. Kita sebut Allah selawatlah ke atas Muhammad. Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad ataupun sallallahu, salla Allah Muhammad ala Muhammad. Sebab betul, itu baru lafaz yang sempurna dalam memberikan maksud kepada selawat. Kalau sebut sallu ala Nabi, sallu alaihi,
alaihi, tiba-tiba sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi kan. Tak ada apa-apa tersebut, Muhammad pun tak ada, Allah pun tak ada. Itu bukan lafaz sempurna, tak dikira selawat. Sebab ada orang dia suka tukar ni, sedap kan ikut nasyid lah, ikut rentak lah. Okey, bukanlah benda yang kata buat benda yang terang-terang salah. Tapi secara tak langsung, dia telah mengubah sesuatu yang telah sempurna kepada lafaz yang tidak sempurna, tidak ada maksud yang jelas. Jadi kita tak perasan benda ni sebenarnya dari sudut syarak, benda ni tak lengkap sebagai sempurna, tak bukan lengkap sebagai selawat. So pastikan kita ni pun kena perasan lah, kalau sebut sallu alaihi sahaja, Allahumma salli alaihi pun tak ada, Muhammad pun tak lengkap, dia kena 3 tu. Sebab tu jangan kita susah-susah, ambil benda yang simple yang Nabi dah ajar kan, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kan senang kan. Nak buat dalam bentuk nasyid ke, okeylah dari sudut amalan tu, walaupun muzik tu sepakat 4 mazhab kata haram kan. Tapi adalah yang ulama yang lain mengharuskan atas dasar dengan syarat tidaklah buat di tempat-tempat yang ibadah, contoh tempat masjid surau, dalam masjid surau tidak ada muzik yang melalaikan, menggunakan peralatan yang haram ke, yang melalaikan kita sampai menyebut benda-benda yang haram. So okeylah, sebab zaman Nabi SAW dan sebelum umat Nabi Muhammad pada waktu itu menjadikan muzik ni sebagai satu macam tanda buat benda maksiat dan membawa kepada maksiat, hiburan yang melalaikan. Buat muzik je campur dengan arak lah, campur dengan judi lah, campur dengan hubungan lelaki perempuan, macam maknanya tak ada batasan. So biasa sinonim muzik ni dengan benda yang haram. Sebab tu asal jadi haram tu. Zaman kita ni memang dah jadi biasa dah, mana-mana ada muzik kan. Selagi benda tu tak membawa kepada lalai tu, is okay lah. Tapi kita perasan sebenarnya benda ni semakin lama semakin lalai kita. Semakin lama semakin lalai. Kan kita guna muzik, kita buat lafaz-lafaz selawat ke, lafaz zikir kan. Okey, selagi mana menepati syarat tu okey. Tapi kadang-kadang ada juga yang melampaui sikit. Contoh dia tak ikut sebutan yang betul, dia ikut sedap-sedap dia buat rap pula dah. Kan, itu kalau versi Islamik lah. Kalau yang bukan Islamik lagilah macam-macam yang pelik-pelik, maksud yang tak apa-apa, yang boleh mensyirikkan Allah pun ada. So kita ni sebagai Muslim yang ada ilmu, berhati-hatilah dengan fitnah akhir zaman. Nak elak terus tak boleh, memang ada kat sekitar kita ni, memang akan ada. Tengoklah anak cucu kita ni kan, dengan gajiannya memang akan ada terkena kesan tu. Pandai-pandai kita lah kawal, pandai-pandai kita lah disiplinkan mereka. Kan, nak elak terus memang tak boleh. Kan nak duduk dalam gua kot, tak boleh. Kena ikut juga perkembangan zaman. Cuma pandai-pandai kita lah untuk berhati-hati dengan fitnah akhir zaman. Okey, baik. So kita berbalik kepada isu ni, doa. Doa yang Allah sebut kepada Nabi adalah kalimah dalam Quran, salli alaihim. Tapi Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menafsirkan salli itu Nabi minta kepada Allah, minta apa? Minta keberkatan dan juga ampunkan kesalahan. Okay, apa bukti dia? Kita lihat hadis ni. Hadis ni daripada Abdullah bin Abi Aufa. Anak Abi Aufa. Mana beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh satu kaum yang membawa sedekah, maknanya untuk zakat lah. Kan sedekah, nama lain bagi zakat ni adalah sedekah wajib, sedekatun wajib. Sedekah yang wajib. So adalah zakat. Maka baginda doakan mereka. Nabi sebut dalam hadis, Allahumma salli ala ali fulan. Ini sebut dalam hadis, Allahumma, ya Allah, salli, selawatlah ala ali fulan, ke atas keluarga fulan. Ali itu keluarga, Ali Imran, Ali fulan, keluarga fulan. Nabi sebut kalimah salli. Bila ulama hadis mentafsirkan, menghuraikan perkataan salli membawa maksud keberkatan dan keampunan. Seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Salli itu adalah keampunan, keberkatan. Ampun apa? Ampunkan dosa yang disebabkan daripada harta yang dia dapat. Mungkin dia buat dosa. Dapat keberkatan apa? Rezeki. Keberkatan duit yang dapat rezeki tu. So kita maknanya Nabi doakan kepada orang yang membayar zakat. Kemudian datang pula Abu Aufa, ayah kepada perawi hadis ni, membawa sedekah zakat juga. Maka bagi dia doakan yang sama. Allahumma salli ala
Abi Aufa. Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, selawatlah ke atas keluarga Abi Aufa. Abu Aufa lah, yang ayah kepada perawi hadis. Hadis yang sahih ni riwayat Al-Bukhari 1497. Jadi Habibah sekalian, apa maksud dalam hadis ni? Jadi lihat terus apa yang ulama syarah berkenaan dengan hadis ini. Nabi sebut selawat, Nabi sebut salli boleh kepada orang lain. Itu adalah doa. Bagi Nabi, khusus kepada Nabi je. Kita nak sebut salli mesti kepada Muhammad sahaja. Salli, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kan, orang nak sebut kat orang lain kena sebut doa lah, doakan khusus. Jangan pula kita kata, oh, tak apalah Nabi pun amalkan soli, saya pun amalkan soli je lah. Senang kan? Kita pun sebutlah kepada kawan kita, Allahumma sholli ala Muhammad, apa contohlah nama kawan kita apa Razak kan. Allahumma sholli ala Razak. Jangan buat pelik-pelik sallallahu ala Razak. Jangan tak ada, benda tak ada. Dia sebut selawat ni hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada nabi-nabi lain pun kita sebut salam saja. Kan? Sebut Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam. Kan? Kalau dua orang, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, dua orang huma kan. Dia salam je. Salam sejahtera sahaja. Tapi kalau Nabi Muhammad sahajalah selawat. Kita kenapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita je yang berhak nak amalkan selawat. Dan dengan selawat itulah kita dapat syafaat bagi kita di akhirat kelak, mudah-mudahan. Amin kan. Jadi okey, kita lihat. Jadi Nabi amalkan tadi lafaz salli ia adalah selawat sebagaimana firman Allah. Dan doa Nabi ni menyenangkan kepada pembayar zakat. Oleh itu, dalam mazhab kita khususnya dianjurkan sungguh-sungguh membacakan doa yang diberikan ni, yang digariskan. Ini dalam daripada mazhab kita. Kalau dia perasan, saya lihatlah macam di Selangor ni, saya perasan ada di KL juga saya perasan, bila penerima zakat amil tu dia diberikan satu macam bentuk kalender kan, satu macam kad tu. Jadi dari situ dia akan tulis doa. Doa ni lah dia tulis ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahran wa baraka laka fima abqaita. Ni doa dia. Apa maksud dia? Ajarakallahu fima a'taita. Allah memberikan ganjaran kepada kamu atas apa yang kamu berikan ini. Wa ja'alahu laka tahran. Dan Allah jadikannya, ni apa? Harta tu. Jadikannya harta ni yang kau bayar ni laka tahran. Kepada kamu satu pembersihan. Wa tutahhiruhum kan, bersihkan harta yang dia ada. Wa baraka laka fima abqaita. Ya Allah berkati ke atas kamu apa yang baki, harta yang berbaki di sisi kamu. Ini doa yang telah disusun balik ikut kepada kaedah yang disebutkan dalam pentafsiran ulama berkenaan ayat Quran dan hadis tadi. Minta apa? Keampunan, minta keberkatan. Keampunan ni gantian kepada ajarakallahu fi ma'ataita. Minta Allah bagi ganjaran. So automatik bagi ganjaran dan keampunan sekali. Kan? Dan minta Allah bagikan apa? Penyucian harta tu. Wa ja'alahu laka tahran wa baraka. Ni berkatlah. So inilah doa yang telah ditetapkan untuk kita baca. Bukanlah kata wajib tapi sunat. Tapi yang menyedihkan, terdapat juga segelintir, mungkin tak ramai lah, tapi segelintir yang amil ni sebab dia tengok ramai sangat, yang mungkin beratur, satu lagi faktor mungkin dia sendiri tak ada masa berdiri sangat. Akhirnya apa? Akhirnya dia baca doa sendiri sahaja. Tak baca doa yang ni. Itu yang rugi. Memang sunat doakan pembayar zakat seperti disebutkan oleh Imam Ibn Hajar. Okey, baik. Memang kita kata sunat tidak ada masalah kan. Tapi perkara ni kita nak kata pastikan kita doakan dengan lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya solli itulah salawat tu yang telah diberikan satu lafaz yang khusus. Yang ni yang saya gariskan tu. So ibu sekalian, kita kalau contohlah antara kita ni yang kita kenal ada yang jadi amil ke, kita jadi amil ke, kita take note benda ni, pastikan baca. Yang kita yang bayar zakat, pastikan amil tu baca doa ni. Kalau kita nak lagi puas hati, kita suruh dia baca doa kan, minta Tuan baca doa dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu lah, saya nak fahamkan maksud. Sebut je, kita minta je. So kita ada hak macam tu.
Sebab kita nak fahamkan, ada tak dia baca doa yang ni, yang saya gariskan ni. Sebab ada orang dia terus tanda tangan. Tu dibaca Rabbana Atina terus. Tak salah. Doa juga. Tapi doa tu umum sangat. Sedangkan doa yang telah diajarkan dalam mazhab kita ni khusus ni. Amalkanlah doa ni. Lebih kita utamakan doa yang Rabbana Atina tu bila-bila masa boleh baca. Yang ni khusus pada waktu ni. So kalau ada doa yang khusus, pastilah doa itu lebih kita utamakan berbanding doa yang umum. Kan? Sebab itulah kita kata amalkanlah doa ni. So ibu ayah sekalian nak lagi selamat, nak fahamkan kalau kita tak perasan doa ni kan. So kita sebutlah apa tuan, minta tolong baca dalam doa dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Sebab dia pendek je. Ada maksud juga diberikan tu. Tak ada pun boleh cari sebenarnya. Jadi kita nak buat hati. So suruhlah didoakan kita doa yang kita dah belajar. So ini kita nak sebut kita punya pengajaran lah daripada doa ni. Ada orang dia baca Rabbana Atina. Ada orang pula dia baca tanda tangan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca muqaddimah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dah amin. Ada pula orang tanda tangan wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba sallallahu ala sayyidina Muhammad. Taklah kata salah kan. Boleh je amal. Tapi kita nak doa tu kepada pembayar zakat tu. Itu yang fokus kita. Kita ada tangan, kita pun amin-amin. Kita pun tak faham apa yang baca. Akhirnya kita buat macam tu je. Tak kisah. Kan? So, sebab kita yang bayar dan kita nakkan doa seperti Nabi amalkan kepada orang yang bayar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan kepada pembayar zakat. So kita pun kena praktiskan benda ni. Kan? So ini satu benda yang sangat baik untuk kita amalkan. Baik, sekejap saya lihat sekejap. Okay. Saya lihat dalam sunnah yang 91 ni dia agak panjang. Dan saya yakin jugalah tak sempat lah kita nak bincang ni. Nak baca hadis pun dah panjang, ada 4 hadis pula tu. Jadi saya kira mungkin sekadar itu dululah untuk pagi ni. Sekadar itu dulu. Kalau ada soalan, kita ada soalan dah. Boleh ajukan dululah sementara ada masa. Ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Selalunya saya lah bayar zakat kan. Saya bagi pada asnaf-asnaf. Tapi selalunya dia orang ambil duit, dia orang terima kasih lah saya terima zakat awak. Itu ya dia cakap. Saya tak kata apa lah, saya cakap sama-sama je lah. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okay, first kali terima kasih kepada Bonda Nur Aini yang bertanya. First kali berkenaan dengan zakat ni, sebenarnya kita kena serahkan kepada yang bertauliah. Maknanya yang dilantik oleh lembaga zakat negeri masing-masing. Dan kita bayar di tempat yang kita berada. Tempat yang contoh kita bekerja, tempat yang kita bekerja. Dan kita duduk di mana kan, walaupun kampung kita tempat lain, bayar di situ. Sepatutnya adalah kaedah dia begitu. Dan dibayar kepada yang layak terima, yang bertauliah untuk menerima bagi pihak. Maknanya lembaga zakat kena lantik bertauliah. Sebab dan kita sepatutnya nak beri terus kepada mana-mana asnaf yang kita kenal. Okey, kita kena ingat ibu-ibu sekalian kita ingat, adakah kita yakin penilaian kita tu betul? Macam kita yang kita nampak luaran je. Tak tahu, kita tak siasat betul-betul. Apa latar belakang dia secara detail. Kita tak ada data. Kan kita tak boleh nak kata pasti dinilai yang layak. Tentu ada orang lebih layak. Yang kita tak perasan. Kita kata saya nak bantu dia, saya berbayar terus. Sebenarnya tak boleh. Tak boleh ni maknanya apa? Hukum dia sah. Tapi berdosa. Okay. Kalau ibu tak yakin dengan jawapan ni, rasa macam pelik kan? Sah tapi berdosa. Dalam artikel pejabat mufti ada disebutkan. Saya ambil kesimpulan daripada situ lah. Kita kena bayar zakat sebab ikut kepada arahan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan ada satu badan ataupun satu pengurusan organisasi yang diizinkan untuk mengambil zakat bagi pihak pemerintah. So normally lembaga zakat lah, mana-mana lembaga zakat. So kita sebagai orang nak bayar zakat, bayar kepada mereka. Mereka yang akan menentukan. Mereka ada data, rekod semua. Kita tak boleh nak kata saya pasti. Kita bukan ahlinya. Kita hanya nak bayar zakat. So bayar pada orang yang diberikan tauliah. Maknanya diberikan keizinan untuk mengumpul dan mengagihkan. Apa yang mereka buat itu serah
ya Allah yang menentukan. Maknanya mereka, contoh kalau berlaku, mudah-mudahan tak berlaku lah, mereka nak buat penipuan ke apa ke, itu serah sebab kita dah bagi kepada orang yang berkuasa. So pihak kita selesai masalah. Contoh kalau berlaku apa-apa jua isu dalaman, itu antara orang yang kumpul dan dengan Allah. Serah. Kita tak payah kata, saya tak yakin lah dengan ni, saya pun tak bagi, saya bagi sendiri. Tak boleh. Tetap kita kena daripada mereka sebab kita tertakluk dengan arahan pemerintah. Arahan tu bukan menyuruh kita bermaksiat. Tak, kalau suruh bermaksiat baru kita jangan taat. Itu terang-terang bukan maksiat. Bagi kepada orang yang berkuasa. Mereka yang ada kelayakan nak menilai siapa yang layak terima, ada rekod tu. Kita rasa kita bagi tu betul ya, rupanya ada orang lebih layak, perlu lagi terima. Kita tak bayar kat dia. Kan kesian. Kan kita dah menafikan hak mereka tu. Sebab tu jangan kita uruskan sendiri. Kita tak mahir. Kita bukan ahli. Kita tak ada rekod data. Bagi kepada orang yang ahli. Jawapan dia maknanya apa? Lepas ni ibu sekalian kita pastikan untuk kita untuk kita serahkan zakat tu kepada mereka yang bertauliah, mengumpul zakat, bukan direct kepada asnaf yang kita rasa dia tu asnaf. Tak, kadang-kadang bukan, kita nilai lain, rupanya lain. Jadi ibu sekalian, itu first kan. Jadi satu lagi berkenaan dengan isu tadi kan yang sebut terima kasih sama-sama tu, tu tak ada masalah lah, itu normally kan. Sebab itu kalau kita amalkan doa tadi tu kepada orang yang menerima zakat tu secara khusus, kalau bayar online tak ada masalah lah, dia dah berikan satu macam screenshot macam tu je, dia telah mewakilkan bagi pihak kan. It's okay, tak ada, kita faham lah, kita baca sendiri, kita aminkan je lah. Tapi kalau yang bayar fizikal, kita minta didoakan. So maknanya jangan kita terus bayar kepada asnaf. Kita tak ada hak nak menentukan asnaf ke tidak. Kalau kita kata nak bayar juga, ustaz, saya kenal, saya tahu ni ada saudara jauh saya ni dia memerlukan, nak bagi juga, bagi sebagai hadiah, bagi sebagai sedekah, bagi sedekah biasa, sedekah sunat, bagi sebagai mungkin kalau kata perlu hutang, yang tu tak ada masalah. Jangan kita kata bayar sebagai zakat saya. Tak, kita tak boleh buat begitu. Kerana nak bayar zakat mesti melalui kepada orang yang sepatutnya. Macam cukai lain, zakat lain. Cukai ada exclusion dia. Dia ada cara yang telah ditentukan oleh lembaga hasil dalam negeri kan. Yang mana ada ni ada dia punya pengecualian, itu simpan resip ke apa. Itu lain cerita. Tapi yang zakat ni lain, mesti serah kepada orang yang berhak sahaja. Maknanya orang yang bertauliah untuk kumpul dan menguruskan. Mereka akan uruskan, kita tak payah risau. Serah pada mereka. Ni kadang ada kita tak perasan, kita bagi terus. Sebenarnya tak boleh. Dia kena bagi kepada orang yang dilantik. Sebab tu mereka ni ada untuk kita uruskan dengan mereka. Kan, secara profesional. Mereka data rekod kan. So serah pada mereka. Baik. Tadi ada yang sebut tanya tadi, Kak Nisum ada tanya tadi, soli tu maknanya selawat. Ya betul, soli tu maknanya selawat. Yang kita dah sebut selawat hanya kepada Nabi, dan Nabi sebut soli tu adalah satu bentuk doa. Sebab selawat ni sebenarnya adalah satu doa. Selawat ni yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Katsir, kita minta keampunan dan kita minta keberkatan. Sebenarnya maksud dia luas lagi, tidak diberikan secara khusus. Cuma dalam isu yang hadis ni, soli tu maknanya minta keampunan dan juga minta keberkatan rezeki, harta yang kita ada ni. Itu. Saya kira terakhir lah kot soalan daripada Bonda Kak Fadriah. Zakat yang dibayar oleh TH bagi pihak kita, macam mana nak niat Ustaz? Okey, yang ni secara akad lah sebenarnya pada waktu kita mula kita mula buka akaun pun dalam kertas, kalau kita perasan kita ada sign kan. Waktu tu kat situ dah tulis lah. So kita sign tu, maksud dia dah telah kita mewakilkan kepada TH sebenarnya. Sebab itu dia tak jadi complicated. Kalau masing-masing nak buat akad macam tu, leceh lah. So masa kita sign tu kita dah niat dah. Kita dah akadkan dah. Kita dah ijab dah kepada TH sebagai wakil kepada kita untuk menyelesaikan zakat yang akan ada daripada simpanan kita tu. Sebab tu orang tak jadi isu. Sebab dalam tu kalau kita perasan, kita baca everything, kita go through, kita akan nampak ada berkenaan dengan yang tentang zakat dan diberikan juga, maknanya kita serahkan wakil kepada
TH untuk menguruskan. Sebab tu ikutkan kalau niat tak payah niat pun, masa tu kita dah sign tu, kita dah akad dah tu, dah terima dah tu. Tulis tu dah kita terima dah ada ijab dah. Kalau kita nak niat juga masa kita menabung tu, niat je lah personal. Sebenarnya tak ada masalah. Tak payah niat pun tak apa, sebab masa sign tu dah selesai. Sebab tu penting kita baca, kita go through apa-apa dokumen kita sign. Dan kita kata banyak sangatlah ustaz, saya redha je lah, saya yakin lah dengan ni. Betul, yakin tu yakin, tapi kena baca, ambil tahu. Apa je yang kita sign tu kena ambil tahu. Kan baca-baca sikit lah, tak faham tanya-tanya sikit kan, sekurang-kurang kita tahu sikit lah apa kita sign. Jangan sign terus-terus je, kan tiba-tiba tu dekat situ saya serahkan semua harta saya kepada TH, habis lah naya kita lah, contoh lah, tak berlaku lah kan, tapi itulah saya sebut kan, bagi kita ambil tahu. Okay, itulah untuk pagi ni. Sekali itu dulu saya mohon maaf jika ada tersilap cara, terkasar bahasa, dan mohon juga ibu bapa doakan saya yang terbaik, kan kalau ikut pada Masihi, Ahad ni lah genap 27 hari bulan Ogos, genap tahun yang ke-24. Mudah-mudahan bertambah usia ni, bertambahlah lebih iman, amal. Doakan saya yang terbaik, dan juga saya doakan kepada ibu bapa sekalian juga sentiasa jemaah SPAQ, jemaah-jemaah lain juga yang saya ada secara online ke fizikal ke. Mudah-mudahan kita semua mendapat naungan rahmat daripada Allah. Kita dapat masuk syurga dengan rahmat Allah, insya-Allahu amin. Terima kasih kepada Kak Nisum dan juga Bunda Kalsum. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah untuk pagi ni. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.